Selamat menyambut Hari Polis ke-216 kepada semua anggota polis Malaysia. Polis dan rakyat berpisah tiada. Ingat penonton, kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan taktik skamer dengan sentiasa berwaspada ketika melakukan apa jua urusan secara dalam talian. Terutama apabila membuat pembayaran secara dalam talian iaitu online. Jangan mudah untuk klik pada pautan yang mencurigakan dan tidak mudah terpedaya dengan apa jua tawaran yang tidak munasabah yang ditawarkan oleh skamer. Sentiasalah membuat semakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 20 Mac 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Sama-sama kita memberi tumpuan kepada kenyataan media yang dikongsikan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Facebook rasmi mereka berkenaan tindakan tegas ke atas mereka yang membangkitkan perkara 3R iaitu bangsa, agama dan raja. Peringatan ini susulan beberapa insiden melibatkan elemen 3R yang berlaku sejak kebelakangan ini dikuatiri boleh menjejaskan ketenteraman awam dan keharmonian di dalam negara. Pihak MCMC terus membuat pemantauan bagi membendung penyebaran maklumat palsu dan kenyataan bersifat jelik. Ia merupakan kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Sekiranya anda terlihat kandungan berbau hasutan, provokasi ataupun menghina agama, institusi diraja dan perkauman, segeralah laporkan kepada pihak MCMC di laman sesawang aduan.skmm.gov.my atau melalui talian aduan di 1800 188 030, juga melalui WhatsApp di talian 016 2206-262 serta email di aduan.skmm.mcmc@mcmc.gov.my. Bagi melaporkan berita palsu, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Beralih pula pada kenyataan media Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia berkaitan pemohon yang perlu membuat kemaskini permohonan sumbangan tunai rahmah STR 2023. Kerajaan telah menjenamakan semula program bantuan tunai untuk golongan B40 kepada sumbangan tunai rahmah STR. Pemohon perlu membuat kemaskini permohonan STR sekiranya anda tidak pernah mengemaskini selama 3 tahun berturut-turut sepanjang pelaksanaan BSH 2020, BPR 2021 dan BKM 2022. Juga perlu mengemaskini bagi anda penerima STR fasa pertama yang mempunyai perubahan maklumat terkini. Sebagai panduan, anda boleh layari laman sesawang iaitu bantuantunai.hasil.gov.my. Sebarang pertanyaan anda boleh menghubungi talian 03 8911 1000. Bagi yang berada di luar negara, taliannya pula adalah 603 8911 1100 atau anda boleh bertanya melalui hasil live chat serta melalui borang maklum balas di portal rasmi hasil. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT ingin merujuk kepada poster yang disebarkan di media sosial bertajuk Pelaburan Patuh Syariah yang melibatkan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi. KPT ingin menegaskan bahawa poster tersebut adalah palsu dan laporan polis telah dibuat bagi mengelakkan orang awam terpedaya dengan maklumat palsu ini. Orang ramai dimohon untuk tidak berkongsi atau menyebarkan sebarang maklumat yang tidak pasti atau sahih. Untuk maklumat sahih dan perkembangan terkini mengenai KPT, sila layari media sosial rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi. Polis sedang mengesan pemandu Toyota Wish yang gagal memberhentikan kenderaan setelah diarahkan berbuat demikian sehingga terpaksa dikejar di Felda Simpang Wahar. Dan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora berkata, kejadian satu tengah hari ketika pasukan penguatkuasa bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Daerah Kota Tinggi sedang menjalankan tugas rondaan di Jalan Lok Heng ke Mawai. Ketika rondaan, polis terlihat sebuah MPV jenis Toyota berwarna putih dalam keadaan mencurigakan.
polis telah mengarahkan kenderaan itu berhenti untuk pemeriksaan beberapa kali. Namun, pemandu enggan mematuhi dan terus memecut laju sebelum hilang selepas masuk ke kebun kelapa sawit. Hasil siasatan awal mengesyaki pemandu itu ialah lelaki warga tempatan berusia 27 tahun iaitu adik lelaki kepada pemilik kenderaan berdaftar terbabit. Usaha mengesan suspek masih dijalankan. Pemilik kenderaan berdaftar juga dibawa ke IPD Kota Tinggi bagi membantu siasatan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan boleh menghubungi bilik gerakan IPD di talian 0788372222 bagi membantu siasatan kes. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan RM1, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat berkena akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, untuk mendapatkan sumber maklumat berita yang benar, tepat dan sahih, ikuti media sosial rasmi kami dengan carian Berita RTM. Seterusnya, kita teruskan dengan segmen Semasa. Mana-mana pihak diminta berhenti menggunakan isu pengeluaran KWSP sebagai modal politik. Situasi semasa ekonomi negara adalah lebih baik berbanding semasa sektor ekonomi ditutup akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kalau begitu, saya tak akan izinkan orang yang RM10,000 ke bawah keluarkan. Dia tak ada. Ada 5,000, 70% itu punyai dana RM10,000 ke bawah. Dia pencen anak pinak, anak isteri dia nak makan apa. Jadi kita kena fikir. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Monopoli Touch and Go mungkin dipertimbang semula kerana dilihat tiada kemajuan meyakinkan dalam sistem itu. Dianggarkan terdapat lebih 20 juta kad Touch and Go dalam edaran yang mewakili hampir 91% transaksi di 31 lebuh raya di seluruh negara. Touch and Go has been in operations for more than 2 decades. There has not been convincing or development or progress in the system. And I think you are right. We will have to reconsider that.
Pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kurungan Akta 588 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, kurungan Akta 589 akan membolehkan isu seperti perkauman, agama dan institusi diraja 3R ditangani. Ia memandangkan banyak perkara dalam akta-akta yang diperkenalkan sejak tahun 1998 itu perlu dikemaskini dengan mengambil kira perkembangan teknologi semasa yang telah jauh berubah. Ini kerana ada perkara-perkara yang kita kena update, kita kena tambah baik. Kali terakhir, sebenarnya akta, kedua-dua akta ini tidak pernah dipinda sejak tahun 1998. Jadi banyak perkara yang dinyatakan dalam akta kita perlu update lah kiranya dan mengambil kira keadaan teknologi pada hari ini serta perkembangan teknologi yang telah berubah dengan begitu mendadak sejak tahun 1998. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan mewujudkan sebanyak 23 buah pusat internet komuniti di bawah Pusat Ekonomi Digital PEDI di Sarawak dalam masa terdekat. Ini bagi menambah 133 pusat ekonomi digital sedia ada sekaligus memudahkan komuniti setempat untuk mendapat capaian internet. So it is very important for us to make sure that all the citizens can utilize internet to transform their business life. And e-commerce is indeed one of the matter that it doesn't matter that you are a housewife. It doesn't matter. Once you have the internet, you can still put your product online and then you can sell it throughout Sarawak and even to Semenanjung. So this is indeed one of the key area we would like to set up more PEDI and use it as a platform to teach people how they can do business online and also how to use internet safely. That is also one of the agenda that we have. Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan lebih 20,000 pakar perubatan di negara ini menjelang tahun 2030. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata pakar berkenaan akan meliputi pelbagai disiplin perubatan untuk menambah baik akses perkhidmatan kesihatan di Malaysia, menyentuh kerjasama KKM dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan untuk mewujudkan inisiatif perkhidmatan ambulan udara. Beliau mendedahkan perbincangan lanjut akan diteruskan bagi memperhalusi inisiatif tersebut yang disifatkan sangat baik. Perkhidmatan itu antara lain akan membantu menerbangkan pesakit di pedalaman atau kawasan yang sukar dihubungi untuk mendapatkan rawatan di hospital menggunakan perkhidmatan helikopter milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Ambulan udara juga akan digunakan untuk menghantar mangsa kemalangan di lebuh raya bagi meminimumkan risiko kesihatan berikutan kesesakan jalan. 24 bilion ringgit nilai pelaburan berpotensi berjaya diraih misi perdagangan dan pelaburan ke Korea Selatan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI memaklumkan misi yang berlangsung dari 14 hingga 17 Mac itu turut mencatatkan 4.24 bilion ringgit potensi ekspor produk dan perkhidmatan. Misi berkenaan merupakan usaha berterusan dalam menarik pelaburan berkualiti dan meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam rantai bekalan global yang bernilai tinggi. Syarikat di negara itu menunjukkan minat yang tinggi terhadap Malaysia yang merupakan pemangkin utama dalam mengembangkan hubungan perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam bidang teknologi hijau dan mampan. Selain itu, potensi kerjasama dalam pelbagai bidang di bawah platform Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik IPEF dan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM2 juta kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Kelantan. Peruntukan tambahan itu bertujuan menaik taraf serta menyelenggara 6 balai bomba di negeri itu. Saya sekali lagi menambah peruntukan kepada Jabatan Bomba Negeri Kelantan. 2 juta peruntukan tambahan diluluskan hari ini untuk menyelenggara serta menaik taraf 6 balai bomba termasuk Balai Bomba Kota Baru, Balai Bomba Macang, Balai Bomba Rantau Panjang, Balai Bomba Kuala Kerai, juga Ibu Pejabat Bomba Kelantan.
Sebanyak 11 projek utama dalam rangka pembangunan ekonomi bagi daerah Sabak Bernam menerusi Sabak Bernam Development Area iaitu SABDA mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu melibatkan keluasan 1,137 hektar tanah. SABDA dilaksanakan dengan jumlah pelaburan sebanyak 1.89 juta ringgit. Jadi bila tengok angka baru ni, dua tahun ini dah ada positif. Mana dia ramai dah balik ataupun sama dia balik ataupun dia stay. Sebab peluang-peluang pekerjaan pun nampak dah mula. Sebab pertanian pun dah berikan hasil yang baik. Masing-masing dah mula bagi tumpuan untuk mengusahakan tanah-tanah. Dan juga insya-Allah saya yakin lepas ini bila industri makin banyak ini dia akan lagi tingkat. Dan itu akan membantu pertumbuhan ekonomi. Itu yang penting. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh akan melawat Sabah dan Sarawak secara bergilir setiap bulan untuk mendapatkan maklumat dan meninjau status kemudahan sukan di negeri berkenaan. Menurutnya, selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, beliau mahu KBS turut menjalinkan kerjasama erat dengan Sabah dan Sarawak. Beliau berkata antara langkah yang sedang dilakukan KBS ialah menaik taraf kemudahan sukan negeri bagi pasukan bertaraf kebangsaan. Justeru katanya kementerian meminta setiap kerajaan negeri memilih satu stadium sukan untuk dinaik taraf dan KBS akan memberikan geran bagi penanaman rumput yang sesuai untuk pertandingan bertaraf antarabangsa dan kemudahan itu akan diselenggara oleh kerajaan negeri. Menurutnya, KBS juga memulakan usaha geran padanan bagi penganjuran sukan bertaraf kebangsaan dan antarabangsa yang sedang dibahaskan di Parlimen. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Berita palsu parah kepada masyarakat. Menyebarkan berita palsu Tular di media sosial kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Isu semasa dalam negara. Beroperasi dengan selamat. 20 universiti awam sedia ada. Saksikan Pastikan Sahih pada pukul 2.30 petang. Diramal boleh berlaku dalam maklumat terkini dan tepat sepanjang Ramadan secara langsung hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Pastikan Sahih, tak pasti jangan kongsi. Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan. Saya percaya tema ini akan kekal relevan, akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Ingat penonton, berhati-hati jangan mudah untuk menekan ataupun klik pada mana-mana pautan yang dihantar melalui pesanan SMS ataupun mana-mana aplikasi yang anda miliki. Kena berhati-hati kerana skamer sentiasa mencari peluang untuk mencuri maklumat peribadi anda. Dan sekiranya anda mendapat maklumat ataupun berita yang tidak sahih, anda boleh salurkan terus ke portal sebenarnya.my. Baik, kita teruskan dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, seperti biasa, segmen notifikasi akan kami bawakan maklumat ataupun info-info terkini yang perlu anda ketahui. Ayuh kita teruskan dengan bicara naratif
Pada malam ini, jangan lupa saksikan Bicara Naratif dengan topik ataupun tajuk yang dibawa adalah Pembangunan Teknologi Angkasa Malaysia Madani. Pada hari ini, Isnin 20 Mac 2023, 9 malam di saluran TV1 dan juga siaran serentak di saluran berita. Anda boleh saksikan saluran berita RTM ataupun yang bagi anda yang memiliki MyTV, anda juga boleh saksikan Bicara Naratif. Dan untuk mudah, di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Untuk berinteraksi, anda boleh terus pergi ke Facebook Live Berita RTM. Ini pula adalah seleksi pagi Terengganu FM bersama dengan DJ CD dan juga DJ Azra. Anda boleh saksikan secara langsung juga. Untuk menyaksikannya adalah siaran SPM TV1, siaran Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan saluran berita RTM, MyTV juga RTM Klik. Jangan lupa untuk saksikannya pada hari esok Selasa 21 Mac 2023 8:10 pagi. Ini pula adalah pemakluman pendaftaran murid tahun 1 bagi kalender akademik sesi 2024-2025. Dibuka pada 1 Mei 2023 hingga 30 Jun 2023. Kelayakan memohon adalah kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari 22 hari bulan Januari 2017 hingga 1 Januari 2018. Ini adalah pengumuman semakan tawaran kemasukan ke sekolah khusus tingkatan 1, tingkatan 4, tahun 1 SVM tahun 2023 mulai 17 Mac hingga 2 April 2023. Tarikh pendaftaran adalah murid baharu 27 Mac 2023. Anda boleh layari laman sesawang spskt1.moi.gov.my atau spskt4.moi.gov.my. Awas scam pinjaman wang. Jangan mudah percaya janji manis skamer. Semak dengan institusi kewangan yang sah sebelum mengambil keputusan untuk membuat pinjaman dengan mana-mana pihak. Jangan buat sebarang pembayaran ketika berurusan. Tiada pinjaman wang yang memerlukan pembayaran pendahuluan atau pemprosesan. Baik, itu saja dapat kami bawakan untuk pastikan sahih pada hari Isnin. Ya, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada hari esok pada pukul 4.05 petang di saluran TV1. Jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.